Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para sahabat. Alhamdulillah, kita akan menyambung semula pengajian Iqra 2 kita pada halaman 22 ya para sahabat. Okey, saya akan tunjukkan ini pengajian kita hari ini, insya-Allah. Okey. Jika di situ kita melihat di hujungnya ada huruf alif kecil. Okay, huruf alif kecil itu adalah huruf alif ya. Dan dia fungsinya di situ menjadikan bacaan di situ ja dibaca dengan dua harakat saja. Jadi ja hukum tajwidnya adalah mad asli ya. Alif kecil itu ada namanya ya. Nama dia adalah alif maqsurah. Biasanya dia duduk di atas huruf ya sebagaimana yang kita tunjuklah. Saya lebih suka ya menunjukkan halaman itu. Okey. Dan biasanya dia duduk di atas huruf ya, tapi nanti di dalam Al-Quran kita akan jumpa huruf ya di akhir itu tanpa alif kecil itu. Boleh juga. Masih dibaca dengan huruf ya. Okey. Sila tengok saya akan membacakannya ya, para sahabat. Wa ata. A juga dibaca dua harakat ya. A adalah mad badal, itu di dalam pengajian kita yang lepas. Ta adalah mad asli. Seterusnya saya akan baca fa'awa yatama fanada. Seterusnya fahada wa asa. Tengok semuanya berakhir dengan alif maqsurah ya. La'ala faqada. Okey. Akan ada dalam surah-surah tertentu ya para sahabat, surah-surah tertentu di dalam Al-Quran yang berakhir dengan keadaan begini. InsyaAllah saya akan bacakan surah tu. Ada beberapa surah lah, tapi kita akan mengambil satu surah saja ya. Dan seterusnya kita akan sambung ya, kita akan teruskan kita punya Iqra kita pada barisan yang ketiga. Jika anda mempunyai Iqra anda, sila perhatikan ya bagaimana ia dibaca. Tamara khataya fatawa dahaha khalata. Jangan lupa kita lama rehat ya. Ta itu bila kita berhenti dia ada sifat qalqalahnya. Saya ingin menunjukkan gimana di sini ya. Khalata ada sifat qalqalah di situ ya. Sebab kita rehat lama kita mungkin lupa. Okey. Seterusnya sawaba. Jika kita berhenti sawab. Itu cara kita berhenti ya. Fatawala fatawal. Tabaraka, matikan kaf. Tabarak. Makana, matikan nun. Kenapa kita mesti matikan nun? Kerana kita nak berhenti di situ ya. Makan. Wa khafa wa khaf. Ghamama ghamam. Syahada syahad. Malaha ta'ala. Asaya, matikan ya. Asai, itu cara matinya. Nasara. Okey, akhir sekali di bawah ya. Ataha banaha talaha. Seterusnya kita akan pergi kepada halaman 23. Kita akan pergi kepada 3 halamannya dan seterusnya lepas itu saya akan membacakan contoh surah yang berakhir dengan alif maqsurah di hujungnya. Okey, kita pergi kepada halaman 23 kita. Sila lihat ya. Saya akan membacanya. Roma. Ma itu ya, mad asli. Ramaya. Okey. Ramaya, matikan ramai. Ramaya, jika kita nak matikan yang ini ya, ramaya, ya-nya tidak berubah, sama ya. Ba'a, matikan. Baya'a, nak matikan baya'a, tidak berubah. Baya'a, baya'. Baya'a, baya'a. Terus lagi. Qama, qam.
Qawama. Sama. Qawama. Qawama. Matikan. Qawam. Qawama. Qawama. Sama je ya. Dama. Dam. Dawama. Dawama. Sama. Dawama. Dawam. Dawama. Dawama. Sama. Ana. An. Anaya. Anaya. Sama. Anaya. Anai. Anaya. Saya terus saja ya. Zada. Zad. Qalqalah. Zadaya. Akhirnya mad asli. Zadaya. Pada za itu mad asli, tapi yang lain tak ada ya. Zadaya. Pada da dan ya, kedua-duanya mad asli. Hala. Hal. Itu berhentinya mad arid disukun ya. Halawa. Mad asli. Halau. Pada ha itu mad asli. Halawa. Kedua-dua pada la dan wa adalah mad asli ya. Seterusnya pada halaman ini qala, qal, qalawa, qalawa, qalau, qalawa, qalawa. Okey, kita akan mengambil satu halaman saja lagi ya. Okey, di sini halaman ini saya akan tunjukkan pada skrin kita. Bila lihat pada skrin, itu sama ya, sebab tu diletak tanda sama juga. Lama, lama. Mim tu, perhatikan bentuk mim tu tidak sama, tetapi kedua-dua bentuk ini ada di dalam Al-Quran kita ya. So samalah je kita dah, kalau hari ini kita dah faham itu huruf mim, so tak ada masalah bagi kita ya. Dan pada ma itu lama, lama, ma dibaca 2 harakat, hukumnya mad asli ya. Saya akan terus membaca. Wa manaha. Maha adalah mad asli 2 harakat ya. Walamaka pendek semua, matikan. Walamak semua pendek dan ada angin hamas ya pada huruf akhir dia. Fajazaha pada ha ada mad asli. Darabata mad asli pada ta. Fahafadha semua pendek. Fahafal matikan dia. Ini kena berhati-hati ya, sebab za tidak boleh. Pada za kita kena berhati-hati. Fahafal. Tak boleh fahafal za. Tak boleh. Sebab huruf za bukan huruf qalqalah. So kita kena lebih alert lah. Fahafal. Okay, terus. Kita terus lagi ya. Jama'ama. Terus. Saqalaha. Perhatikan ka dan laha ya. Ka itu mad asli sama dengan ha. Tetapi ka menggunakan alif maksurah. Dan ha menggunakan alif mamdudah. Alif mamdudah maksudnya alif panjang lah, alif yang biasa tu ya. So sama saja hukum tajwidnya. Wala maqa, matikan semua pendek ya. Wala maqa, ada qalqalah di hujungnya. Fa'afala, la itu mad asli. Pada fa'afala ini ya para sahabat, ramai orang tak nampak mad asli sebab alifnya sengit. Tapi hari ini kita dah belajar alif lam lepas tu dengan alif yang sengit itu adalah mad asli. Okey. Kita akan habiskan halaman ini. Farashaha. Wala mata semua pendek. Wala mata matikan, ada qalqalah di hujung ya pada huruf ta. Qalqalah kubra. La tala'a pada a itu mad asli. Tanaza'a pada na dan a ada mad asli. Fa khafafa semua pendek, matikan. Fa khafaf. Begitu. Ada hamas ya pada fa, angin. Nadharaka, ka mad asli ya. Wa ma bana. Tengok pada ma dan na, kedua-duanya hukumnya mad asli, dibaca 2 harakat ya. Hari ini kita belajar alif pendek, alif maksurah ya. Padahal fungsinya sama seperti alif yang panjang atau alif yang biasa itulah ya. Wala maha semua pendek, matikan. Wala mah ada hamas ya. Dhanabaha ada mad asli di hujungnya. Wathaqaha. Okey. Wasyafaqa pendek semua, matikan.
Wa syafaqa, ada qalqalah kubra di hujungnya. Nabadhaha, dan akhirnya di situ ha ada mad asli. Okay, hari ini ya para sahabat, kita belajar tentang alif pendek ataupun alif kecil ya. Istilah tajwidnya alif maqsurah. Maqsurah bermaksud pendek ataupun kecil, sama saja fungsinya sebagaimana huruf alif yang biasa kita kenal lah, alif panjang tu ya. Dan alif panjang tu pun ada namanya. Alif panjang itu namanya alif mamdudah ya. Alif pendek itu namanya alif maqsurah. Tetapi sama saja dari segi hukum namanya mad asli ya, dibaca dengan 2 harakat. Okey para sahabat, kita boleh terus kepada Al-Quran kita, Al-Quran Resam Uthmani ya. Untuk yang masih belum faham kenapa dipanggil Quran Resam Uthmani, biasanya di luar kulit itu ada tulis ya, Quran Resam itu mungkin dieja dengan RASM, Resam ya. Resam maksudnya penulisan. Uthmani adalah bersandarkan kepada nama khalifah kita yang ketiga, Khalifah Uthman bin Affan. Bila kita nak sandarkan kepada satu-satu nama, kita akan letak huruf I ataupun huruf Ya di hujungnya. Jadi Uthmani. Contoh ya. Kalau kita kata, contoh kita kata apa ya, Yaman. Kita nak sandarkan kepada perkataan Yaman, sama ada kita graduate dari universiti di Yaman ataupun mungkin lahir di Yaman, jadi kita kata Yamani. So samalah Uthmaniyah, Quran Resam Uthmani. Surah kita hari ini adalah surah Al-Lail. Lail bermaksud malam ya. Al tu, alif lam tu bermaksud khusus lah, itu ya. Kalau siapa yang ada sedikit dalam bahasa Arab, ini dipanggil isim ma'arifah ya. Al-Lail bermaksud malam. Halamannya pada halaman 595 ya. Surah ini berakhir sedikit tentang surah ini jika kita tengok dalam Al-Quran ya. Surahnya surah Al-Makkiyah. Makkiyah ya, Makkiyah bermaksud asal perkataannya Mekah ya. Tetapi seluruh Al-Quran sebahagian surah dikategorikan sebagai Makkiyah dan sebahagian surah dikategorikan sebagai Madaniyah. Apa dia Makkiyah? Makkiyah adalah Mekah, Madaniyah adalah Madinah. Okey. Dia bukan turun di Mekah atau di Madinah, bukan itu ya, bukan tempat. Tetapi kenapa dipanggil Makkiyah atau Madaniyah adalah kita nak tengok surah tu turun sebelum hijrahnya Nabi. Itu. Sebelum hijrah lah. Hijrahnya Nabi adalah daripada Mekah ke Madinah. So jika dikata Makkiyah, bermaksud surah ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jika satu surah Madaniyah, bermaksud surah itu turun bila Nabi telah pun berhijrah ke Madinah. Itu ya, sedikit tentang Al-Quran Makkiyah, Madaniyah ya. Okey, surah ini ayat dia tak banyak, 21 ya. Kita nak fokus pada akhir surah ini ya. Perhatikan ya, masing-masing di hujung itu ada alif maqsurah ya, alif maqsurah yang bertinggi di atas huruf ya. Tapi macam saya cakap tadi, ada juga nanti kemudian mungkin pada waktu yang lain kita akan jumpa huruf ya tanpa alif maqsurah, tetapi asli dibaca dengan qadar yang sama, 2 harakat yang juga dipanggil mad asli ya. Okey, kita akan baca surah Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, sya itu ya. Wan-nahari idza tajalla, la di situ ya. Sebenarnya hukum tajwidnya la dengan za tu sama, kedua-duanya mad asli ya. Okey, kita terus lagi. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Di situ ada satu tanda yang lebih. Bukan saja ada alif maqsurah di atas huruf ya, di atas alif maqsurah tu ada tanda lekuk. Tanda lekuk yang sebenarnya paling tepat kita panggil tanda mad ataupun tanda panjang. Adalah hukum yang lebih ya. Berhenti masih sama 2 harakat, tetapi di situ jika kita nak sambung 4 ya, 4 harakat, namanya mad jaiz munfasil. Inna sa'yakum lasyatta, ta ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu
lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Di sini di sini sama dengan untha ayat ketiga tadi. Hujungnya sama, bukan semata-mata ada alif maksurah yang duduk di atas huruf ya, tetapi dia ada tanda mat di situ. Saya akan tunjukkan sedikit. Tanda mat di situ berfungsi bila kita nak sambung. Berhentinya sama ya para sahabat mad asli. Tetapi jika ada tanda mat seperti ini, jika kita nak sambung di situ, sambung kepada seterusnya ya, akan menjadi 4 atau 5 atau 6 harakat yang dipanggil mad jaiz munfasil. Okey, saya akan cuba ayat ni, saya akan cuba sambung ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Nampak taradda tadi ya, bila sambung 4 atau 5 atau 6 mad jaiz munfasil ya. Okey, berhentinya masih 2. Terus wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. Kita jumpa di sini ashqa yang seperti saya sebut pada awal tadi, huruf ya di akhir tak ada titik ya, tidak ada alif maksurah, tapi masih bacaannya sama mad asli. Masih juga ya di sini juga boleh dipanggil alif maksurah juga ya, walaupun dia tidak mempunyai alif pendek tu. Kita dah jumpa di sini ya. Teruskan. Allazi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Kali kedua kita jumpa ayat yang tidak mempunyai alif maksurah di atasnya, tapi masih sama hukumnya, hukum tajwidnya mad asli ya. Kita teruskan. Allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ini kita jumpa yang mad jaiz tadi. Mad jaiz ini yang ketiga ya. Kalau nak sambung 4 lah atau 5 atau 6 terpulang. Terus illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Kita berakhir di sini para sahabat, insya-Allah kita bertemu di lain kali untuk melengkapkan Iqra 2 kita ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.